Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu sekali lagi dalam Bicara Hikmah Ramadan secara live di Heya YouTube. Jadi Alhamdulillah hari ini kita sangat bersyukur Allah izinkan kita masih lagi bertemu dengan Ramadan dan semakin hampir untuk kita menyambut Aidilfitri, kemenangan, hari kemenangan buat mereka yang bersungguh-sungguh dalam beribadah sepanjang bulan Ramadan. Dan Alhamdulillah pada hari ini kita tampilkan sangat luar biasa. Kalau sebelum ni, episod sebelum ni saya 3 orang saja. Ya. Hari ini kita tampilkan hampir 4 orang untuk bersama dengan kita untuk berkongsi dengan anda secara langsung tentang satu tajuk yang insya-Allah sangat-sangat dinantikan oleh sahabat-sahabat di luar, insya-Allah. Jadi hari ini saya nak tampilkan yang pertama, insya-Allah, yang bersama dengan kita Al-Fadhil Ustaz Taha bin Ustaz Hassan yang Al-Hafidh, Allahu Akbar, sangat hebat. Insan ini banyak mengajar Al-Quran di luar, Allahu Akbar. Seterusnya ada saudara Abang Ikram, kumpulan Mirwana kita, Allah, handsome. Seterusnya kita ada Ustaz Faizal, seorang guru di SK Kajang, guru pendidikan Islam, Allahu Akbar. Masya-Allah. Macam mana Ustaz, seronok mengajar cikgu Ustaz? Alhamdulillah seronok. Jiwa tu. Real, memang jiwa. Allahu Akbar. Dan tetamu di sebelah kiri saya berbaju merah, cakap utara tapi mengajar di Melaka. Itu dia Ustaz Nizam, guru bahasa Arab. Ana la takalam Arabi Ustaz. Apa muskilah? Masya-Allah. Khalil. Allah, sikit je lah. Ajib tu. Masya-Allah. Baik, alhamdulillah hari ini satu tajuk kita nak kongsi Ustaz. Abang Ikram dan juga Ustaz, kita nak berkongsi dengan sahabat-sahabat di YouTube yang sedang menyaksikan. Anda boleh terus share, insya-Allah. Mudah-mudahan ramai dapat manfaat program kita pada malam ini. Bukan sekadar orang kata kita sahaja yang diberikan, orang kata yalah zaman sekarang ni dengan teknologi media sosial digunakan untuk tujuan menyampaikan dakwah, dan insya-Allah platform kita hari ini masih sama dengan episod-episod sebelum ini, nak berkongsi dengan anda secara santai. Dan tajuk kita pada malam ini pastinya sunnah Aidilfitri. InsyaAllah saya nak mulakan dengan selebriti kita. Oi. Saya suka rambut ni berkilau-kilau ini. Lampu. Allah Akbar. Okey bang. Bang Ikram, mungkin abang boleh kongsi lah. Sebelum saya nak Ustaz Toha mungkin dia tadi nak ceritakan tentang syariat di Aidilfitri sebenarnya. Tapi mungkin abang boleh kongsikan sikitlah dari sudut Aidilfitri yang mungkin abang faham. Kalau dulu bujang mungkin kadang-kadang ada benda yang kita tinggalkan. Kita rasa macam tak payahlah. Tapi sekarang kalau tak buat, anak aku nanti pun sama kat tak nak buat kan. Betul. Yang boleh kongsi lah dengan sahabat mungkin dari sudut fahaman abang apa yang telah melakukan, yang boleh dikatakan inilah sebenarnya sunnah Aidilfitri untuk keluarga kami, boleh dikongsi kepada sahabat di luar. Sunnah Aidilfitri dia kalau bersama keluarga dengan mak ayah dia lain, tapi bila kita dah ada kita punya keluarga sendiri, dah ada anak-anak tu, tanggungjawab pun dah lain. So kita ni sebagai ibu bapa memang perlu tunjukkan contoh. So mungkin sebelum ni kita tak berapa tunjuk contoh yang elok untuk anak sendiri, tapi kita jujur bang kita kena jujur lah kan. Kita kena jujur. So tapi makin lama kita cuba untuk ke arah yang lebih baik. Amin, betul lah. So kita tunjukkan segala benda-benda yang Rasulullah buat, yang kita pun boleh buat supaya anak-anak kita boleh ikut dan generasi seterusnya pun ikut, insya-Allah. Allahu Akbar. Sangat lembut. Allah, ini kalau dia cakap banyak hati yang cair ni. Allah. Ada yang tengok kan. Nak pula raya. Sebelum raya nak pula ada orang pula bagi tahu macam ni raya. Oi, jatuhkan Allahu Akbar. Banyak cair ni. Ustaz mengajar di sekolah kan. Jadi apa sebenarnya Ustaz boleh terapkan sebenarnya pada anak didik tentang sunnah Aidilfitri ni? Kalau budak-budak ni dia nampak, dia akan pergi kepada lagu raya lah, pimpin tu. Wajib dan dodo, duit raya. Itu yang dia nampak lah. Tapi hakikat sebenarnya nanti kita nak dengar Ustaz kongsikan. Tapi sebelum tu mungkin dari sudut Ustaz sendirilah peranan di sekolah. Kalau kita tengok kat sekolah sekarang kita tengok zaman-zaman yang sekarang ni, bila malam raya je budak-budak syok sangat tengok TV. Macam-macam rancangan ada. Kan?
Jadi kita patutnya kalau kita balik pada Islamic punya view, patutnya kita membesarkan Allah SWT selepas Allah kita dah sebulan kita berpuasa, ya, kita banyak menahan macam-macam dugaan sebelum puasa. Jadi kita membesarkan Allah SWT tu, kita patutnya kalau zaman-zaman dulu, kalau zaman-zaman kita dulu lah, ya, kita ada program takbir rumah ke rumah. Saya ingat tu. Ingat? Dua raya pun ingat 2 kali tu, Ya, pusing. anak-anak baru semua ikut. Betul. Sampai rumah pertama okey, kedua, tiga. Betul. Keempat balik rumah tu hantar duit raya. Lepas tu patah balik ikut mak dengan ayah semua takbir raya. Takbir raya. Maksudnya program tu bagus sebenarnya. Dia samping mengajar anak-anak ni membesarkan Allah SWT, Ya. ya, kita sama-sama untuk kita menerapkan nilai-nilai murni. Bahawa malam tu kita nak besar Allah Ta'ala, takbir beramai-ramai. Lepas tu ukhuwah di antara sesama masyarakat situ. Tapi zaman sekarang ni Itulah, tapi anak-anak bila- kita, anak-anak kita pun bila malam-malam tengok TV macam-macam. Lepas tu dah hilang dah suasana tu. Baik. Jadi saya faham tentang Ustaz terangkan tentang takbir rumah ke rumah ni, Ustaz, kan dia satu suasana yang kita rindu sebenarnya. Saya sendiri rindu. Pernah dulu satu ketika lah waktu zaman kita kecil, kita ikut lepas maghrib, isyak, kemudian mulanya dia takbir rumah ke rumah, lebih 50 rumah takbir. Yelah. Walaupun dalam tu niat tu, ni dapat duit raya ni, cantik ni, satu rumah 50 sen. Pernah pergi rumah YB 3 kali beratur, Ustaz. Walaupun takbir tu sekali je. Suasana tu kita tunggu kan. Yes, betul. Jadi yang saya nampak sebenarnya ini ialah peranan sebenarnya. Peranan mungkin macam Ustaz ni seorang guru, mungkin Ustaz boleh sambung lah. Maksudnya peranan seorang tenaga pengajar. Maksudnya mungkin benda ni boleh diceritakan kembali kepada anak murid tentang Ustaz sebut tadi kebesaran Allah dengan kita melontarkan takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar kan. Jadi Ustaz mungkin boleh kongsikan juga. Orang kata apa, di peringkat sekolah, mana-mana sekolah pula kan, sekolah rendah ke, sekolah menengah ke, memang orang kata apa, sekolah ni adalah tempat mendidik. Betul. Kan kita bukan hanya sekadar untuk mengajar audien kita yang ada kat depan, tapi orang kata apa, bagaimana nak menghasilkan tu, bagaimana nak orang kata apa, nak keluarkan daripada sekolah tu produk-produk yang berkualiti. Produk Bahasa Arab. Produk yang berkualiti. dia punya makhraj Kedah tu lebih produk yang berkualiti daripada sekolah, tak kisah sekolah mana pun, tapi nama sekolah ni memang mak ayah nak hantar ke sekolah, nak anak dia tu menjadi insan yang soleh. Amin, insya-Allah. Orang kata apa, dalam apa benda yang mak ayah nak tu, itulah tanggungjawab guru-guru yang berada di sekolah. Buat apa-apa pun mesti orang kata apa, nak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Taala. Macam dekat sekolah saya ni, dia orang kata apa, ada juga buat dekat minggu-minggu akhir yang budak asrama kan, sekolah menengah, minggu akhir kita buat Yaumul Mawaddah. Yang mana Yaumul Mawaddah ni mana hari kasih sayang lah, orang kata apa, antara student dengan pelajar dengan pekerja-pekerja di orang kata apa, di sekolah guru-guru sekolah, bukan sekolah, dengan sekolah tak, guru-guru dan pekerja-pekerja swasta kan sekali kita buat bakal lemang. Bakal lemang. Tak raya lagi bakal lemang. Dah bakal siap. Buka puasa je dia. Buka puasa lah. Kan. Lepas tu kita buat bakar ayam. Kita buat ada rendang dengan dodol apa semua, kita nak bagi suasana lah. Ada suasana tu. Mahibah lah apa dia. Yes, mahabbah tu ada. Tapi di celah-celah tu kita terapkan orang kata apa yang kita buat ni lillahi ta'ala. Kita nak bagi makan orang yang nak buka puasa lagi. Masya-Allah, kan? besar. Mana kita raikan orang yang berpuasa, nak bagi makan orang yang nak berbuka puasa, bukan kita nak raya lagi. Tapi kita nak suasana tu ada, sekaligus orang kata apa, di lingkungan syarak. Kan malam tu ada pula kita sembahyang tarawih secara berjamaah. Alhamdulillah. Kan malam pada tu pula kita anjurkan lagi qiyamul lail pula sampai ke pagi esok. Tapi 10 malam terakhir bukan qiyamul lain. Lainnya dia tu. Masya-Allah. Itu antaranya. Lagi sahabat, itu dia tanggungjawab seorang guru. Mungkin kita nampak yalah dua orang guru ada bersama kita, guru bahasa Arab dan guru bahasa pendidikan Islam. Mungkin kita nampak mereka mungkin mengajar. Mengajar di sekolah, tapi sebenarnya hakikatnya mengajar juga kehidupan realiti kita. Dari sudut apa orang kata Ramadan itu sendiri, maksudnya apa sebenarnya yang perlu diterap sepanjang kita berada di bulan Ramadan dan terus nak menghampiri Aidil Fitri. Jadi Ustaz Soha. Ya saya. Siap Ustaz? Alhamdulillah. Insya-Allah. Mubarak insya-Allah. Allah. Baik, alhamdulillah Ustaz. Mungkin kita nak kongsi dengan Ustaz dengan sahabat-sahabat kita di luar. Kalau tadi mungkin sahabat-sahabat kita dah berkongsi tentang suasana Aidil Fitri, macam mana tanggungjawab seorang guru yang dah berkeluarga. Semua dah berkeluarga sebenarnya kan. Cuma Ikram tadi yang berkongsi tentang keluarga lah, maksudnya daripada
zaman culas solat ke, culas everything lah. So berubah kepada lebih baik kan. Jadi Ustaz, mungkin dari sudut syariat Islam itu sendiri yang boleh diceritakan tentang Aidilfitri itu sendiri. Terima kasih Pak atas soalan. Jadi hari raya Fitri ini ataupun Aidilfitri, salah satu dari hari kebesaran dalam Islam. Allah. Kita ada baru ni kita raikan nisfu Syaban ni. Ya, betul. Ya. Lailatul Qadar juga. Ya, Allah. alhamdulillah. Dan semua hari-hari kebesaran Islam ada disebutkan dalam Al-Quran. Allah. Allah Ta'ala firman Al-Quran, "Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Allah. Ingat tu sampai bila? Apa maknanya? Siapa yang menghormati atau mengagungkan salah satu daripada syiar-syiar Allah Ta'ala. Syiar ini juga hari kebesaran. Allahu akbar. Salah Maulidur satu Rasul. Apa lagi? Isra' Mi'raj. Itu semua syiar Allah Ta'ala. Allah. Di dalamnya ada hukum dia tersendiri. Isra' Mi'raj hukum apa yang kita boleh ambil? Solat betul. Kan? Banyaklah perbincangan dalam itu. Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Siapa yang menghormati akan syiar-syiar Allah Ta'ala ini, maka orang itu sebenarnya secara tidak langsung dalam hatinya ada takwa. Allahu akbar. InsyaAllah. Tapi kita boleh bernilai besok hari raya. Kemana kecenderungan kita pada malam hari raya? Dia menghormati, mengagungkan atau tidak? Kalau dia mengagungkan, maknanya ada tak takwa dalam hatinya? Adalah. Bukan saya cakap, Allah Ta'ala. Allah Ta'ala. Ya. Janji Allah. Allah. Jadi bila berlaku Jadi kalau malam raya dia ke mana? pasar raya tu, Kelab, ada kelab lagi. Allah. Kalau malam raya minum arak. Allah. Alhamdulillah. Kalau malam raya pergi apa? Merempit. Merempit. Itu semua laisa lahum taqul qulub. Tak ada dalam hati mereka ada apa? Takwa. Habis. Kalau tak takwa, mana tak takut Allah Ta'ala. Allah. Maknanya pandang enteng akan kebesaran ini. Kalau ini pun pandang enteng, lain sunnah lagi pandang enteng. Allah. Itu je sebab asal. Dia bermula daripada kekeluargaan dia. Daripada family, mendidik macam mana dan sebagainya. Baik. Jadi hari raya Aidilfitri ni itu sebut banyak dah, hari raya Aidilfitri. Dah banyak dah tu sebenarnya. Aidilfitri dah hari raya. Dah mengikut hari raya Aidilfitri. Banyak sangat raya. Nama pun dah panjang. Aidilfitri cukup lah. Sebab raya sebulan kot. Aidilfitri ni bila mulanya? Maksudnya tempohnya itu. Dalam Islam mulanya adalah bermula daripada Ghurub Syams. Ghurub Syams, yakni selepas kita dah sempurnakan 30 hari, mesti 30. Apa dia? Puasa Ramadan. Mesti 30, tak boleh 29. Mesti 30. Bila dah cukup 30, matahari pun terbenam. Di situlah maghrib masuk, di situlah mulanya hari raya Aidilfitri ataupun Adha sebagainya. Bila sampailah besok matahari terbenam juga. Betul. Jadi sini kita nak bincang sikitlah di antara adat dan syariat. Jadi kalau ikut syariat, raya itu hanya sehari itu saja. Tapi bila adat kita 30 hari terus. Tapi tak salah kalau kita nak panggil. Kita panggil yang kedua tu adalah 2 Syawal, 3 Syawal, 4 Syawal. Bukan hari kedua, ketiga sepatutnya. Hari pertama tu satu tu saja. Kerana di dalam hari pertama tu ada khususiatnya tersendiri. Apa antaranya? Hari raya pertama tu kita diharamkan untuk Berpuasa. hari kedua boleh puasa tak? Boleh. Jadi raya pertama itu saja. Itu khususiat dia sebenarnya. Sebab tu hari raya tu sebenarnya satu Syawal itu. Satu Syawal saja. Manakala 2, 3, 4 kita tak panggil raya dah, kita panggil 2 Syawal, 3 Syawal. Tapi dah jadi budaya kita. Nak ke mana? Nak ke rumah sekian, bila hari kedua? Kita cakap Syawal kedua. Ada pula raya puasa 6. Raya puasa 6 dah. Raya 6. Istilah adat saja. Istilah adat. Adat saja. Baik, Ustaz. Ya. Jadi yang betulnya adalah raya tu first day itu saja. Satu Syawal. Sebab di situlah banyak khususiatnya, banyak pahalanya ketika itu. Akan kita bincang kali ini. Apa sunatnya, apakah faedah. Jadi bila berlaku ni syariat ni? Berlakunya syariat hari raya ni pada tahun kedua Hijrah. Kedua Hijrah. Pada tahun yang sama juga puasa disyariatkan. Okey, tahun kedua Hijrah. Tahun pertama puasa tak ada lagi. Rasulullah sampai ke Madinah tak ada lagi puasa. Orang Yahudi yang puasa. Puasa yang pertama pun bukan Ramadan, puasa apa tu? Ashura itu. Ashura. Kan? Sampai Rasulullah pun jumpa, apa kalian buat ni Yahudi kat Madinah ni? Kami dalam puasa, kenapa? Kerana hari ni najallahu Musa min Fir'aun. Sebab hari ni Nabi Musa selamatkan oleh Allah Ta'ala daripada tentera Fir'aun. Okey, kalau macam tu nahnu ahaqqu minkum. Rasulullah pun jawab, kalau macam tu kami lebih berat puasa pada hari ni pada kalian.
Itu belum syariat lagi masa tu. Masa tu baru wajib semua umat Islam puasa Asyura. Tahun pertama hijrah di Madinah. Tahun kedua baru Allah Ta'ala turunkan Al-Quran Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran sampai habis tu barulah kita diwajibkan puasa Ramadan tahun kedua hijrah. Selepas tahun tahun kedua ini, maka di situlah syariatkan hari raya Fitri ni. Itu pun Rasulullah tengok lagi dalam hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Satu hari Rasulullah tengok orang masyarakat tempatan di Madinah ini sedang meraihkan ada 2 hari raya. Rasulullah tanya, "Ma hadzani al-yawman?" Apa yang kalian buat hari raya 2 hari ni apa ni? Kemudian mereka jawab, "Kunna nal'ab fihima fil jahiliyah." Hari 2 raya ni kami sentiasa bermain-main. Sejak kami jahiliyah lagi kami dah main dah. Bermain-main. 2 hari ni mesti main. Main macam-macam lah. Tak tahu lah, mungkin budak-budak ni main bola. Dia meraihkan tu. Meraihkan dengan permainan. Cara macam tu Okey, mendengar jawapan tu Rasulullah pun jawab, kalau begitu innallaha qad abdalakum bihima khairan minhuma. Kalau begitu Allah Ta'ala hari ni juga gantikan 2 hari yang kalian mainkan sejak jahiliah ini dengan 2 hari yang lebih bagus, iaitu Aidil Fitri, Aidil Adha. Allah. Itulah mudahnya pada tahun kedua hijrah itu. Syariat. Itu pun disebabkan siapa tadi? Orang Madinah tadi. Madinah tadi. Tak tahu sebab zaman jahiliah lagi dia main. daripada adat kepada syariat. Syariat. Itu ceritanya. Oh, masya-Allah. Hari raya kita. Akbar. Ya. Itu. Faham tak ni sahabat-sahabat? Kita tengah live ni Ustaz. Jadi kita sebenarnya kami di sini agak apa orang kata dia macam Teruja. Teruja tu dah tentu dah dari tadi kan. Dia terpegun dengan perkongsian yang disampaikan oleh Ustaz Taha tentang syariat tentang syariatnya Aidilfitri ni. Allahu Akbar. Maksudnya raya pertama je. Itu betul. Yang sepatutnya kita meraihkan dengan sesungguhnya tu. Maksudnya raya kedua tu dia dah tak di setelah hari kedua dah dia dah pergi ke 2 Syawal, 3 Syawal. Tapi dah jadi budaya kita hari ni. 1 Syawal sibuk dengan family. 2 Syawal lah kita buat open house. Open house. Tapi bila zaman PKP ni, inilah antara kekangan kadang-kadang yang menyebabkan yalah, kalau kita hari ni kenduri kahwin pun tak boleh nak buat. Terpaksa memikirkan SOP dan sebagainya. Tapi kita kena fikir juga sunnah of Prophet Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi insya-Allah Ustaz, mungkin Ustaz boleh teruskan lah dengan orang kata lebih detail lagi tentang perkara sunnah Aidilfitri ni. Sahabat-sahabat ni sebenarnya dia tak sabar nak nanti ni. Dia pun risau ni soalan apa saya nak tanya ni. Tapi kita macam tertarik untuk Ustaz teruskan lah. Sedikit lah lagi, teruskan sedikit lagi insya-Allah, lepas tu mungkin sahabat-sahabat kita secara ringkas lah. Kita dalam hari raya pertama ini kita bagi kepada 2 bahagian. Baik. Pertama, as-sunan al-mustahabbah, sunat-sunat yang digalakkan untuk kita lakukan. Dan kedua, al-adab wal akhlaq pada hari raya. Oh, baik. 2 ni tak bila-bila. Tapi masalah yang kedua ni paling banyak masalah. Adab dan akhlak. As-sunan al-mustahabbah ni sunan yang digalakkan, sunat-sunat digalakkan mesti merangkumi 3 keadaan ni pula. Apa? Pertama, malam raya. Malam raya, baik. Kedua, ketika hari raya. Baik. Dan keempat, selepas hari raya. Okey, ringkas. Malam raya. Dalam hadis Nabi SAW, Man ahya. Boleh Ustaz Faizal, Ustaz Nizam terjemah bahasa Arab kan? Man ahya. Terus. Man ahya lailatayil aid. Siapa yang hidupkan salah satu 2 malam hari raya, fa innahu lam yamut qalbahu yang tamutul qalbah al-qulub. Maksudnya siapa yang hidupkan salah satu malam hari raya, maka hatinya tidak akan mati ketika mana hati orang lain sudah mati. Allah. Itu dalam maksud Ustaz. Ini Nabi cakap. Maksud mati tu. Okey, bagus soalan tu sebenarnya. Mati tu. Ulama mesti pandangan ada 3 makna. Baik. Satu, mati, hatinya mati sebab dia tak hidupkan malam raya, hati akan mati. Bila dia nak meninggal nanti, waktu dia nazak, dia akan banyak keliruan main dekat kepala. Di situ syaitan akan kacau, akan kufurkan dia. Allah. Saat mati ya, saat nazak. Dan juga pada hari kiamat besok dia akan kekeliruan yang sangat besar. Sebab pada hari raya, malam raya dia tidak menghidupkan malam itu. Maka balasannya ketika nak mati nanti dia tidak tenteram. Allah. Satu. Alhamdulillah. Kedua, iaitu khusus kepada orang yang cintakan dunia. Syaghafa fid dunia. Hubbu dunia sangat-sangat. Kalau dia tak raikan pada malam hari raya tu dengan ibadat dan sebagainya, pasti hatinya adalah hati dunia. Mati terus Allah Ta'ala cop. Ketiga,
khusus kepada hatinya akan jadi hati yang kafir. Nauzubillah min dzalik. Allah. Ya. Itu hadis tu. Baik. Kemudian apa yang kita nampak pada malam raya? Salah satunya istilah dalam fiqh nama at-takbirul marasil ataupun at-takbir mursal. At-takbir mursal maksudnya kita takbir berterusan. Ya. Berterusan maksud kat sini kita mula tadi bila startnya raya? Terbenam matahari. Terbenam matahari. Sampai Terbenam esok. Esoknya. tapi hari fitri ni khusus sikit. Dia special sikit. Dia Takbir dia. dia start daripada bila? Maghrib sampai Ramadan tu sampai ke hari raya. Hari fitri tu Limit dia sampai tu, limit betul. itu je. Solat raya. Dan ceritanya Rasulullah bila masuk raya pada malam dia bertakbir tak henti. Oh, Daripada maghrib tu kan. Lepas tu besok dia nak keluar pergi ke masjid, dia lagi Terus takbir takbirkan terus lagi. lagi berjalan ni. Takbir Allahu akbar Allahu akbar. Sampai masjid takbir lagi Allahu akbar Allah. Itu nama takbir mursal. Tak henti-henti. Tak henti-henti. Saya tengok masa zaman dulu pun kalau kat surau kan, dia takbir tu berterusan. Dia lepas maghrib tu takbir raya, lepas tu orang tu sambung orang lain pula. Sambung orang lain sampai pagi. Sampai pagi, ya. Kalau kat kampung-kampung dulu lah. Yalah, Tu betul, teringat. Zaman Betul, sekarang betul. Dulu tak Sebenarnya ada rumah pun bukan- sampai bukan 2-3 adat, pagi. bukan. 2-3 pagi. Lepas tu kita dah habis kita malamnya kita lakukan ibadat khusus, macam ibadat hidupkan malam itu dengan ibadat. Ulama cakap dia pesan kalau dah masuk raya jangan tinggal solat jemaah Isyak. Jangan Ya. tinggal besok. Dan kemudian berazam, masih ada azam. Untuk apa? Solat subuh esok mesti jemaah juga. Oh. Ya. Ni lemah. Jadi kadang kalau tidur lewat saat malam tadi tu buat apa? Yelah. bakal lembang sampai pagi. Confirm Borak subuh itu pukul 8. ini. Adik-beradik dah balik. Buat rendang. Confirm subuh pukul 8. Allah. Waktu yang digalakkan ya. Pukul 8 pagi ya. Allah Akbar. Baik sahabat, satu perkongsian yang sangat memberikan inspirasi lah buat kita, insya-Allah. Mungkin sebelum ni kita tak terdedah dengan apa yang dikongsikan oleh Ustaz Taha pada hari ini, dan insya-Allah mudah-mudahan sahabat-sahabat di luar, kami sendiri di sini insya-Allah dapat memanfaatkan apa yang dikongsikan oleh Ustaz Taha, insya-Allah. Dan insya-Allah secara ringkas Ustaz sebagai penutup, dia dah tak sempat nak tanya soalan dah. Masa kita ni Masa sangat singkat. mencuma pertemuan kita yang singkat ini, tapi saya mengharapkan insya-Allah sahabat-sahabat di luar secara tak langsung walaupun sedikit, mudah-mudahan dapat dimanfaatkan apa yang kita cuba kongsikan pada hari ini. Mungkin secara ringkas kepada Ustaz lah, mungkin boleh dikongsikan buat sahabat-sahabat di luar sana tentang sunnah Aidilfitri tadi yang Ustaz dah ceritakan tadi, yang mungkin dalam keadaan sekarang ni dengan cabarannya, nak ke masjid pun susah, dalam keadaan ada yang nak kena ambil nombor, tak dapat queue terus, macam yalah kalau kita lihat solat Jumaat pun macam tu juga dah. Tak dapat tak apa lah, tak pergi lah Jumaat kan. Padahal boleh je ikhtiar nak jalan sana, jalan ke masjid ni kan. Ustaz boleh kongsi lah dalam keadaan sekarang ni apa sebenarnya yang sepatutnya as a Muslim kita usaha kita untuk agama. Okey lah, satunya kena bersungguh dalam menghidup syiar Allah SWT ini. Macam kita awal tadi kita cakap kan, umma yu'azzim syairallah, dan hati akan mati bila sebagainya. Kita kena bersungguh lah. Kalau dalam keadaan terhad macam ni, kita kena cepat dan sebagainya. Tapi ada lagi penting saya nak sampaikan sebenarnya. Apa Ustaz? Kan? Tak boleh sempat ni Ustaz. Yang penting tu. Satunya pada hari raya bila dah berkumpul, kita dah tak kisah aurat, tunjuk Betul. kepala dan sebagainya. Pakaian. Dan kita mukhalatah ataupun bercampur, ikhtilat antara lelaki perempuan, bersalaman tak kira, ni sepupu pun salam juga. Betul tak? Bakmal, dengar tu. Dia tak kira lah sekarang. Betul. Ini sebab saya kata tadi, adab dan akhlak tu kena jaga Betul. pada hari raya, hilang keberkatan hari raya. Betul. Kemudian tabzir. Kalau yang pakai tu macam Ustaz, yang pakai sarung tangan? Tak boleh lagi. Sarung Boleh tangan. kan lah. Boleh lagi, Maksudnya tak ada dia dah masalah. prepare lah. Dalam masa kita tak ada Sebab masalah lah. sepupu ni kadang-kadang ada juga yang nakal ni, nak Tapi dia kan. ada campur, tak ada lah. Tapi kita buat jadual lah, senang buat kat situ. Okay, nak salam, tengok jadual. Oh, tak boleh. Bangga. Tapi insyaAllah saya rasa sekarang dah banyak ada kefahaman lah. InsyaAllah. Lepas tu Masuk, Ustaz. hati-hatilah di hari yang mulia tu, jangan kita lara dan lahu. Allah, gelak sampai lupa, makan sampai langgar dah semua. Dan jangan lupa selepas kita bergembira, puasa 6 insyaAllah. InsyaAllah. Dosanya akan diampunkan pada tahun itu. Amin, ya Rab, insyaAllah. Ya? Dan InsyaAllah, kita tak salah nak bernyanyi-nyanyi, bermuzik dan sebagainya pada hari raya. Memang zaman Rasulullah dah ada dah. Berlaku, contohnya hadis sahih Bukhari meriwayatkan bahawa seorang sahabat bernama Ayad Al-Ash'ari, dia sempat merayakan hari raya di Ambar.
Oh, dia ambar. Ambar ni bukan kurma tau. Bawa ambar. Top siang ambar. Rumah ambar. Tapi Ambar ni satu negeri di Iraq. Oh, di Iraq. Dia orang asal Kufah. Jadi dia datang ke Ambar ni, negeri Ambar ni, dia tengok, kenapa setempat ni tak ada raikan ke? Ni raya ni. Senyap sunyi je. Dia pun cakap, mali arakum la tuqallisun. Apa kalian ni, aku lihat tengok tak ada pun tuqallisun. Apa tuqallisun? Saya terangkan. Sebab zaman Rasulullah dulu, sahabat dulu ada tuqallis ni. Mereka buat. Tuqallis ni adalah nyanyi dan menggendang. Oh, gendang. Mana kalian tak buat air raya? Ni syiar juga. Jadi boleh kita bermuzik, menyanyi sebagainya, tapi jaga adab dan syariat. Had dia mesti ada. Ya, betul. Tapi zaman sekarang ni orang duk tengok TV sarkis. Pagi raya. Sarkis. Dah tak ada dah. Allah. Jarang-jarang macam tak ada. Betul. Jadi apa pun insya-Allah sahabat-sahabat di luar, alhamdulillah kita masa agak orang kata mencemburui untuk kita teruskan. Jadi insya-Allah doakan mudah-mudahan program sebegini dapat diteruskan di tahun-tahun mendatang. Rasa tak puas sebenarnya nak orang Ustaz Taha ni. Jadi kupas tu sebenarnya macam kami yang ada kat situ ni sedang nak dengar. Kalau boleh saya tak nak tanya pun. Nak duduk diam je. Producer tu masa memang banyak macam kacau sangat. Banyak lagi. Banyak benda saya duduk tengok kat situ. Banyak macam ni. Ustaz Taha kalau cerita memang kena dengar. Tapi tak apa, insya-Allah mungkin akan ada segmen khas nanti. Segmen Hari Raya ke insya-Allah daripada Ustaz Taha untuk sahabat-sahabat di luar. Jadi sekali lagi terima kasih banyak-banyak kepada semua sahabat-sahabat, terutama daripada kami kru Heya Tube, barisan panelis pada hari ini. Dan kami nak ucapkan juga terima kasih mewakili sahabat-sahabat My Cyber Studio dan juga semua teknikal kru yang bertukar lumuh menjayakan 4 episod sepanjang bulan Ramadan ini, dan mudah-mudahan menjadi orang kata panduan buat sahabat-sahabat di luar sana. Dan saya di sini nak mengambil kesempatan ingin mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf zahir dan batin buat semua sahabat di luar sana, dan insya-Allah ada kesempatan kita bertemu lagi di lain rancangan insya-Allah. Terima kasih kepada Ustaz Abang Ikram. Ada nyanyi tak tadi? Tak tahu pula. Ustaz, terima kasih banyak Ustaz. Insya-Allah. Itu pun sunnah tadi tu. Sunnah kan? Ucapan tadi sunnah tu. Sunnah Ustaz. Taqabbalallahu minna wa minkum. Namanya al-mu'ayadah. Al-mu'ayadah. Mu'ayadah tu sunnah tu. Mengucapkan macam tadi tu. Dah awal lah mengucap sama raya. Allah awal ucapkan Allah akbar. Insya-Allah sama-sama lah kita apa? Bercakap baik lah actually sebenarnya. Bercakap baik. Saya suka ingatkan di sini untuk sesi bercakap baik dan memberi makan kepada fakir mereka yang memerlukan insya-Allah. Jadi terima kasih banyak sekali lagi. Kita jumpa di lain episod. Mohon ampun dan maaf buat keseluruhan teknikal produksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kau berdiri, berpijak di bumi, menjunjung langit yang luas. Pernahkah kau terfikir alam penuh rahsia, anugerah yang maha esa? Berjalan bermusafirlah, melihat kebesaran Tuhan yang diciptakan untuk mereka yang berfikir dan bersyukur di atas nikmat dan kurnianya. Nilai harganya iman dan takwa bagi hamba yang setia. Tiada beza warna kulit atau rupa, yang ada hanya insan yang lemah, dengan satu tujuan mencari keredaan dan berbudi di bumi Tuhan. Berjalan bermusafirlah, melihat kebesaran Tuhan yang diciptakan untuk
mereka yang berfikir dan bersyukur di atas nikmat dan kurnianya. Nilai harganya iman dan takwa bagi hamba yang setia. Fikirkanlah kemana arah kita, renungilah hikmah kembara menuju kasih, buktikan cinta kita kepadanya. Ini kembara kita, untuk melihat kebesarannya, lantas berfikir dan bersyukur di atas nikmat dan kurnianya. Nilai harganya iman dan